Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amala. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang ke-3, anjuran Masjid Ibn Abbas Taman Ibu Kota menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 224, iaitu berkaitan tentang pahala doa, bacaan Al-Quran, tahlil dan juga pahala sedekah yang diniatkan untuk orang mati. Jadi sampaikah pahalanya kepada si mati? Orang tu dia doa, dia baca Quran, dia bertahlil dan dia bersedekah untuk orang mati. Pahala tu untuk orang mati. Jadi soalan, adakah doa, bacaan Al-Quran, tahlil dan sedekah itu pahalanya akan sampai kepada orang mati ataupun tidak? Kerana ada kawan-kawan kita kata tak sampai. Bahkan ada yang mendakwa Imam Syafi'i larang, kata kamu ikut mazhab Syafi'i, kamu mendakwa ikut mazhab Syafi'i, tapi Imam Syafi'i larang baca Quran untuk orang mati, kamu baca Quran juga untuk orang mati. Ini antara dakwaan yang mereka katakan, dan ini sebenarnya adalah keliru dalam masalah ini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak melarang membaca Al-Quran untuk orang yang telah meninggal dunia. Nanti kita akan lihat perbincangan dia. Jawapan, semuanya tadi, iaitu doa, bacaan Quran, tahlil dan sedekah itu sampai kepada si mati. Mana dalil? Antaranya firman Allah Ta'ala dalam suratul Hasyr ayat 10. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Jadi Allah memuji orang-orang Islam yang datang setelah daripada mereka, maknanya generasi orang Islam yang kemudian. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman,
dan ampunkanlah bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, iaitu orang-orang Islam yang telah meninggal dunia juga didoakan. Bahkan simple logik, kalau doa untuk si mati tak sampai, kenapa disyariatkan kita berdoa dalam sembahyang jenazah? Kita disuruh membaca Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa'afihi, afiahkan dia, wa'fu anhu, dan maafkan dia, dan seterusnya. Adakah Allah dan Rasul mensyariatkan sesuatu yang sia-sia? Tak sampai tapi disuruh baca juga. Bahkan yang mengatakan tak sampai pun terasa seperti sampai. Ada cerita, Allah alam lah betul tak betul ceritanya. Satu orang tu bila imam baca doa untuk ayah dia, dia larang. Dia tu tak payah baca, dia kata doa ni tak sampai. Jadi imam ni agaknya jenis yang agak tegas juga. Jadi dia lepas tak diberi baca doa tadi, dia baca, tapi dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau seksalah bapa si dia ni, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam neraka. Terkejut anak dia yang kata doa tak sampai tadi. Kenapa imam baca macam itu? Baca doakan ayah saya masuk neraka semua. Jawab imam, tak apa, relax, doa tak sampai. Dia bab tu dia terkejut pula. Tadi dia beria kata doa tak sampai. Bila dia minta doa supaya diampunkan dosa, supaya dia masuk ke dalam syurga, tak sampai kata dia. Bila doa suruh masuk neraka, terkejut, rasa macam sampai. Baik, kita nak lihat dalil, iaitu tadi ayat dari segi Al-Quran. Allah menceritakan tentang doa yang dilakukan oleh orang Islam yang datang kemudian memohon ampun buat diri mereka dan juga saudara-saudara mereka yang mendahului mereka yang telah meninggal dunia. Demikian dalam hadis menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah mengajarkan doa-doa yang perlu dibaca untuk mayat, untuk orang mati. Jadi tak mungkinlah Nabi SAW mengajar benda yang sia-sia. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu sesungguhnya dia berkata, sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala jazanatin yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah seraya baginda berdoa, ya Allah, ampunkanlah bagi dia, bagi si mati tadi, rahmatilah dia dan maafkanlah buat dia. Tak mungkin seorang Rasul melakukan perkara yang sia-sia. Hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit wa qafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wa salu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adalah Nabi SAW dahulu apabila baginda selesai daripada mengkebumikan jenazah, lalu baginda berdiri di sisi jenazah, di sisi kubur tadi, lalu baginda pun menyuruh kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun buat saudara kamu yang mati tadi. Tentulah ada faedah Nabi suruh. Wasadu lahu tasbih, dan doalah supaya dia diberikan ketetapan. Maklumlah masuk dalam kubur ni ditanya oleh malaikat, bimbang takut nanti tak boleh jawab. Jadi berdoa untuk saudara kamu yang baru meninggal ni, moga-moga dikurniakan ketetapan, boleh jawab soalan muka nakir. Fa innahu al-ana yus'alu, kerana sesungguhnya dia sekarang sedang disoal oleh para malaikat. Keterangan, jika istighfar dan doa tidak dapat memberi manfaat kepada si mati, nescaya Rasulullah SAW baginda tidak akan menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk membuat perkara yang tidak ada manfaat seperti itu. Pasti ada manfaat. Kemudian dalam hadis berkaitan tentang sedekah, sebenarnya bab sedekah ni sepakat tidak ada khilaf di kalangan ulama. Sedekah bagi pihak si mati jadi untuk si mati. Yang ada perbincangan nanti adalah masalah bacaan Al-Quran. Nanti kita akan terangkan, insya-Allah.
Sa'ala rajulun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat yanfa'uha in tasaddaqtu anha? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Hadis riwayat Imam Abu Daud, apabila ditanya oleh seorang lelaki tadi, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu aku telah meninggal dunia, adakah memberi manfaat kepada dia sekiranya aku bersedekah bagi pihak dia? Lalu Nabi SAW menjawab, ya. Jadi sedekah dan doa anak untuk ibu bapa yang sudah meninggal dunia sampai, ini ijma', ini sepakat ulama', tidak ada khilaf. Mungkin orang akan tertanya-tanya, kata dia, macam mana boleh sampai pahala? Sedangkan dalam Al-Quran Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa sesungguhnya tidak ada bagi seorang manusia itu kecuali apa yang dia kerjakan. Kalau sampai pahala, makna itu usaha orang lain. Quran kata dia dapat apa yang dia amal saja, bukan amalan orang lain. Macam mana kita nak mendepani persoalan sebegini? Dijawab di dalam tafsir At-Tabari, dijelaskan bahawa ayat tersebut diturunkan ketika Walid ibn Mughirah masuk Islam. Diejek oleh orang musyrik, dan orang musyrik tadi berkata, kalau engkau kembali kepada agama kami dan memberi wang kepada kami, kami yang menanggung sesaanmu di akhirat. Ini scammer. Ini macam mana nak tahu siksaan di akhirat? Urusan akhirat bukan urusan kamu, urusan Allah. Pandai-pandai pula jadi nak tanggung siksa. Tahu tak? Kamu tinggal di agama Muhammad, kata dia, bagi duit kat kami. Kalau kamu kena siksa pun nanti kami tanggung. Jadi turun ayat, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ayat ini menunjukkan bahawa seseorang tidak boleh menanggung dosa orang lain, bukan menunjukkan bahawa orang tidak boleh menghadiahkan pahala kepada orang mati, bukan. Seseorang itu akan mendapat balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Ia bukanlah bererti menghilangkan pekerjaan seseorang untuk orang lain, ya. Maknanya untuk dia dapatlah, dia kerja. Tapi kalau orang lain buat amalan dan berdoa kepada Allah agar pahala itu diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka itu tidak terhalang. Dalam tafsir At-Tabari juga dijelaskan daripada sahabat Nabi Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ayat tersebut telah mansukh, maknanya hukumnya itu telah dibatalkan. Bacaan masih ada, digantikan hukumnya dengan ayat surah At-Tur yang mafhumnya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka itu mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa dengan rahmat Allah, Allah memasukkan anak kecil ke syurga kerana kebaikan orang tua. Jadi orang tua, orang beriman, orang yang bagus, orang yang taat, ya. Anak cucu belum lagi, tapi mereka masih lagi orang yang beriman lah, bukan orang kafir. Maka kebaikan daripada orang tua itu menyebabkan Allah Ta'ala merahmati, ya, anak cucu mereka. Ayat tersebut juga bermaksud perbuatan baik yang dia lakukan sendiri memberi manfaat kepadanya. Begitu juga perbuatan baik yang dilakukan orang lain untuknya yang bukan perbuatannya sendiri, itu juga memberi manfaat dengan kurniaan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, solat jenazah, dia bukanlah amal perbuatan yang dilakukan oleh mayat. Bukan mayat yang solat jenazah, orang yang solat jenazah itu yang kadang-kadang kena sound, ya. Amboi, ya. Itu hari tak pernah datang ke masjid. First time datang terus duduk depan daripada imam. Yalah, dah jadi jenazah, nak buat macam mana? Memang duduk depan imam lah, ya. Jadi sayanglah, maknanya semasa hidup tak pernah datang masjid. First time datang masjid terus duduk depan imam sebagai jenazah. Maka jenazah tidak solat. Kalau jenazah jangan solat,
Lapang masjid dah pakai lari, tapi mana pula jenazah dia bangun solat sekali ni. Tapi masih mendapat manfaat daripada solat jenazah tersebut. Sehingga kan kalau sekian ramai orang yang solat jenazah ke atas seseorang, maka diampunkan dosa dia. Padahal solat jenazah itu bukan amalan dia. Dan doa untuk orang lain itu boleh, walaupun doa itu bukan perbuatan orang yang didoakan. Kita doa kawan kita dapat kebaikan, dapat hidayah, dapat keringanan daripada musibah dan sebagainya. Dia tak berdoa, kita yang doa. Boleh. Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma 'allimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Ya Allah, ajar kepada beliau itu hikmah dan juga tafsir Al-Quran. Baik. Bagaimana pula dengan hadis yang mengatakan amalan anak Adam itu terputus bila mati? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali daripada tiga. Tiga ni walaupun mati jalan pahala dia. Pertama, sedekatin jariyah. Sedekah yang jariyah. Asal makna jariyah tu yang mengalir atau yang berjalan. Jara yajri tu kalau air mengalir. Kalau orang berjalan, sedekah tu terus berjalan, terus mengalir pahala. Apa beza? Contoh, satu orang sedekah makanan kepada orang lain, dapat pahala tak? Dapat. Tapi sekali itulah, selesai lah, dapatlah pahala sedekah makanan. Ni nak puasa misalnya, kita sedekah makanan untuk orang berbuka, dapat pahala macam orang yang puasa juga. Tapi setakat itulah. So kita mati tak ada dah kita sedekah lagi. Tapi kalau kita sedekah jariah, misalnya kita sedekah untuk buat masjid, untuk buat sekolah, untuk buat hospital, untuk buat jalan raya, ya. Jadi selagi mana orang ambil manfaat daripada masjid, selagi mana orang belajar di sekolah, selagi mana orang dirawat dan merawat di hospital, selagi mana orang mengambil kesenangan dengan jalan yang dibuat tadi, selagi itulah pahala itu mengalir walaupun orang itu telah meninggal dunia puluhan atau ratusan tahun sekalipun. Itu beza dia, sedekah jariah dengan sedekah biasa. Au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang diambil manfaat dengannya. Dahulu masa dia hidup, ajar orang sembahyang, ajar orang baca Quran, ajar orang tentang bab fiqh, ajar orang tentang akidah, ya, dan sebagainya. Macam mana cara nak bersihkan hati, ya, daripada sifat mazmumah, apa cara nak masukkan sifat terpuji dan sebagainya. Lepas dia meninggal pun orang masih amal dengan ilmu dia, maka pahala berjalan. Au waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh tu kira amalan dia juga. Dia yang dulu dengan isteri dia mungkin berdoa, mungkin apa dan sebagainya, didik. Jadi anak itu mendoakan untuk dia, ini tak putus. Jadi ada orang faham ini saja yang tak putus. Orang baca Quran untuk dia tak masuk, orang tahlil untuk dia tak termasuk, orang apa lagi untuk dia itu tak masuk. Jadi ini kefahaman yang silap. Dia tidak memahami konteks hadis. Hadis nak memberitahu kalau kita nak untung, buat amalan baik yang kesannya itu berpanjangan. Itu pengajaran dari hadis. Bukan nak mengatakan orang lain tak boleh buat baik dan hadiahkan pahala pada orang mati. Bukan. Sebab ini adalah 3 contoh, ya, amalan yang walaupun orang itu mati, kebaikan itu berpanjangan. Jadi dia dianggap seolah-olah amalan orang itu. Domir tu, hu tu maknanya dia. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, apabila mati seorang anak Adam terputus amalannya. Amalan siapa? Amalan si mati yang terputus. Kecuali yang manfaatnya itu berpanjangan. Amalan orang lain tidak terputus dengan kematian dia. Dia nak baca Quran dah tak ada, dah mati. Dia nak salat tarawih dah tak ada, dah mati dah. Ya. Tetapi amalan orang lain tak terputus. Orang lain masih boleh
baca Quran, orang lain masih boleh sedekah, orang lain masih boleh apa-apa dan menghadiahkan pahala. Bahkan sebahagian ulama mengatakan itu pun terbit daripada kebaikan dia juga. Kalau orang di dunia tu samsing, suka sakiti orang, menyusahkan orang lain, orang tak nak baca Quran untuk dia, orang tak nak sedekah bagi pihak dia, orang bahkan lega dia mati. Lega, aman taman ni, dah tak ada dah orang yang menyusahkan. Tapi kalau di dunia dulu baik, suka tolong orang, suka sedekah, menyenangkan itu ini, kan kalau dia mati orang tergerak hati untuk menghadiahkan pahala amal soleh kepada dia. Jadi keyword dia adalah amaluhu, amalan dia yang terputus, bukan amalan orang lain. Dijawab, hadis ini bermaksud apabila seseorang meninggal dunia segala amalannya terputus kecuali 3 perkara. Ini pun bukan berarti 3 perkara itu semata-mata, termasuk juga perkara-perkara lain yang seperti 3 perkara itu, iaitu yang manfaatnya berpanjangan. Nanti kita lihat bagaimana ulama mengulas. Hadis ini bermaksud apabila seseorang meninggal dunia segala amalannya terputus kecuali 3 perkara yang disebut ke dalam hadis. Kenapa? Kerana 3 perkara tersebut adalah daripada usahanya. Masa dia hidup dia yang buat sedekah tu. Masa dia hidup dia yang mengajar orang. Masa dia hidup dia yang mendidik anak dia jadi orang soleh. Maka yang tu tak putus. Adapun amalan orang lain yang masih hidup itu ada berkekalan. Bukan putus dengan sebab dia mati, kita dah tak ada amalan. Tidak. Amalan kita masih jalan dan kita boleh berdoa menghadiahkan pahala kepada si mati. Oleh itu tidak ada larangan orang yang masih hidup dan beramal lalu menghadiahkan pahala amalannya kepada orang yang telah meninggal dunia. Baik. Al-Imam Musayyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam nazamnya 10 amalan yang pahalanya sampai kepada seseorang walaupun selepas kematiannya. Dalam hadis sebut 3. Jadi Imam Baisuti mengumpulkan lagi perkara-perkara lain yang seumpama tadi. Pertama, ilmu yang disebarluaskan, itu ada disebut dalam hadis. Yang kedua, doa daripada anak keturunan, cucu, cicit dan sebagainya. Ini juga disebut dalam hadis. Yang ketiga, pokok yang ditanam. Masa dia hidup dia tanam pokok. Jadi daripada pokok itu sampai dah meninggal pun tempat orang berteduh, tempat orang rehat, ataupun ada buah orang boleh ambil makan, pahala berjalan. Sedekah jariah itu ada dalam hadis. Yang kelima, Al-Quran yang diwakafkan. Diwakaf Al-Quran dekat masjid, orang masih guna Al-Quran itu, dibaca Al-Quran itu, maka dapat pahala kepada orang yang mewakafkan. Jadi kalau boleh kita ambil faedah lah daripada yang diwakafkan tu, Quran ke, kitab ke apa ke, kita guna supaya yang mewakafkan dapat pahala. Ribat tempat pengajian seperti sekolah yang dibina, sekolah tu pun dapat pahala yang berpanjangan. Perigi yang digali atau sungai yang dibuat, masa dia hidup dia gali perigi, sampai sekarang orang-orang masih ambil air daripada perigi. Sampai sekarang sungai atau saliran tu orang masih buat siram pokok dan sebagainya. Yang ke-8, rumah untuk musafir. Orang musafir ni kadang dia nak berehat tapi tak ada tempat. Muncullah ada satu orang kaya misalnya, dia bina satu bangunan asrama, itu mungkin dia kata Darul Musafiri. Ini rumah orang-orang musafir. Dia dah meninggal 50 tahun yang lalu. Sampai sekarang orang musafir masih ambil manfaat rumah dia. Dia dapat pahala. Kemudian tempat untuk berzikir. Sebab tu masih hidup ni fikir-fikir juga nak buat tempat apa. Kalau buat tempat sukan, ada risiko juga. Buat tempat hiburan, lagi parah. Buat tempat berzikir, moga-moga selagi orang berzikir di situ dapat pahala. Dan mengajar Al-Quran yang mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu tu orang yang belajar Quran dan dia mengajar. Jadi berpanjangan. Dia belajar sampai dia pandai, dia ajar orang lain pandai, orang tu pula ajar orang lain, orang tu pula ajar. Ini macam kita kata residual income lah. Kan? Pendapatan yang residual. Kalau dalam perniagaan MLM,
Mati level marketing, tapi ini mati level pahala. Baik. Bagaimana menurut pendapat ulama? Disebutkan dalam Fathul Mu'in pada Hamish I'anatul Talibin, wa tanfa'u mayitan min warisin wa ghairihi, dan memberi manfaat kepada si mati sama ada dibuat oleh waris atau bukan waris, sedekahun anhu. Boleh kita bersedekah bagi pihak si mati. Waris buat pun dapat pahala, kawan-kawan buat pun dapat pahala, jiran tetangga buat pun dapat pahala, siapa yang buat pun bagi pihak dia dapat pahala. Wa minha waqfun li mushafin, dan antara yang dapat pahala berpanjangan adalah wakaf mushaf Al-Quran, wa ghairihi, dan lainnya seperti kitab-kitab agama, kitab-kitab hadis, wa bina'u masjidin, dan membina masjid, wa hafru bi'rin, dan menggali perigi, wa gharsu syajarin, dan menanam pokok, minhu fi hayatihi aw min ghairihi anhu ba'da mautihi. Berpanjangan pahala ini sama ada dia yang buat perkara-perkara tadi masa dia hidup atau orang lain yang buat bagi pihak dia selepas kematian dia. Wa du'a'il lahu ijma'an, dan doa untuk si mati itu ijma' ulama memberi manfaat kepada dia. Ini perbincangan dia. Orang yang kata kamu ni mengaku je mazhab Syafi'i, tak ada pun kamu ikut Imam Syafi'i. Kenapa pula? Imam Syafi'i kan tak bagi baca Quran untuk orang mati. Kamu yang beria baca Quran untuk semati tu, dia kamu dah tak ikut Imam Syafi'i. Betul ke? Perbincangan riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat hadiah pahala tidak sampai kepada semati. Kat situ pun dah lari. Perbincangan di kalangan ulama bukan boleh ke tak boleh baca Quran bagi pihak semati. Semua ulama tidak ada yang melarang kata tak boleh baca Quran bagi pihak semati, tak boleh. Itu bukan isu dia. Semua ulama kata boleh. Kamu nak baca Quran bagi pihak semati, boleh. Isunya sampai ke tak pahala, sampai ke tak sampai pahala. Jadi ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan tak sampai. Bukan tak boleh. Baca boleh, tak berdosa. Baca Quran dapat pahala, tapi pahala dapat pada yang membaca, tak dapat kepada semati. Adapun tiga mazhab yang lain mengatakan sama je. Haji bagi orang lain tak boleh, sedekah bagi orang lain tak boleh, baca Quran bagi orang lain pun boleh. Jadi tiga mazhab kata sampai. Riwayat daripada Imam Syafi'i kata tak sampai, bukan tak boleh. Okay. Yang tak sampai itu dihuraikan oleh ulama mazhab Syafi'i. Yang dikatakan itu adalah apabila tidak dibaca di hadapan mayat. Yang itu yang Imam Syafi'i kata tak dapat kepada si mati. Kalau dibaca di sisi dia, itu Imam Syafi'i suruh. Bahkan riwayat daripada Imam Syafi'i, kalau baca Quran di kuburan tu dikhatamkan satu Quran tu lebih baik. Itu pandangan Imam Syafi'i kalau dibaca di sisi mayat. Jadi kata Imam Zakaria Al-Ansari, inna masyhurul mazhabi ay fi tilawatil Qur'ani mahmulun ala ma idza qara'a la bi hadratil mayyit wa lam yanwi thawaba lahu aw nawahu wa lam yad'u. Jadi kita nak faham kalam imam mengikut ulama-ulama mazhab imam, bukan mengikut kefahaman kita sendiri. Awak-awak kita dah salah. Kita kata Imam Syafi'i larang, tak ada pun. Perbincangannya sampai ke tak sampai pahala. Okey. Sesungguhnya yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i yang berkaitan tentang baca Quran, kata tak sampai pahala itu ditanggung, maknanya dalam keadaan mana yang kata tak sampai itu? Bila dia membaca bukan dengan di sisi mayat, iaitu yang kata tak sampai. Tapi kalau baca di sisi mayat itu sampai pahala pada semati. Dan dia tidak meniatkan pahala. Dia tak niat. Kalau dia niat, saya baca Quran ni pahalanya bagi pihak semati, itu sampai. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dinilai dengan niat. Au nawahu wa lam yad'u, atau dia ada niat tapi dia tak berdoa. Kalau dia doa sampai, ud'uni astajib lakum. Doa kepada saya, nescaya saya akan perkenankan doa kamu. Sebab tu kalau kita perasan orang yang pimpin tahlil dan sebagainya,
tahlil arwah lah kita panggil. Nanti akhirnya didoa, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Quran, dan seterusnya. Ya Allah, Engkau sampaikanlah pahala apa yang kami baca daripada Quran, apa yang kami tahlil, apa yang kami tahmid, apa yang kami selawat. Kerana mengikut kepada pandangan ulama, kalau didoakan sampai. Ini pun dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tak ada perbincangan sampai. Ya. Sama macam ibadah lain. Haji bagi pihak orang lain sampai, sedekah bagi pihak orang lain sampai. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pernah menzarahi makam Imam Laits bin Sa'ad rahimahullah, kemudian membaca Al-Quran seperti yang disebutkan dalam Az-Zafar Al-Thaminah. Waqad tawatara anna Syafi'i yazarul Laits bin Sa'd. Telah sampai perkhabaran secara mutawatir, tidak ragu-ragu bahawa benda ini berlaku, bahawa Imam Syafi'i menzarahi kuburan Imam Laits bin Sa'ad wa asna khairan, lalu memuji kebaikan beliau, wa qara'a indahu khatmatan, lalu membaca satu khataman Al-Quran. Bukan baca Allah ya. Imam Syafi'i baca satu Al-Quran sampai khatam. Wa qala arju an taduma, lalu Imam Syafi'i berkata, aku berharap agar ianya berkekalan. Wa kana al-amru kadzalika. Jadi harapan Imam Syafi'i itu ditunaikan oleh Allah Taala. Sentiasa Imam Syafi'i itu pergi menzarahi dan membaca Al-Quran di situ. Bahkan tokoh yang menjadi idola kepada golongan yang kata tak sampai ini, doa untuk orang mati tak ada faedah, baca Quran untuk orang mati yang tak ada faedah, tahlil semua tak ada faedah. Idola mereka sendiri, Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah taala, mengatakan dapat manfaat kepada orang mati oleh amalan orang hidup. Rujuk Majmu'ul Fatawa, himpunan fatwa-fatwa Ibn Taimiyah, ditanya tentang orang yang bertahlil 70,000. Ada amalan yang dilakukan bila orang mati, orang hidup tahlil bagi pihak semati 70,000 kali la ilaha illallah. Lalu menghadiahkan tahlil 70,000 itu kepada si mati, mengharapkan kelepasan daripada api neraka. Ini hadis sahih ke tidak? Orang tanya pada Imam Ibn Taimiyah, ini hadis sahih ke atau tidak? Lalu Imam Ibn Taimiyah menjawab, apabila seorang itu bertahlil dan menghadiahkan kepada si mati, sampai kepadanya pahala atau tidak. Lalu beliau mengatakan, apabila bertahlil seseorang begitu, iaitu 70,000 atau kurang pada itu atau lebih pada itu, dan dihadiahkan pahala kepada si mati, Allah memberi manfaat kepada si mati dengan amalan tersebut. Tapi ini bukanlah hadis yang sahih atau dhaif, ini bukan hadis. Ini berdasarkan kaedah umum. Jadi Al-Imam Ibn Taimiyah sendiri pun tidaklah sampai mengatakan, oh ini tak ada hadis, bid'ah, sesat, tidak. Imam Ibn Taimiyah sendiri mengaku tak ada hadis, sahih pun tak ada, dhaif pun tak ada. Tapi mengambil kaedah umum bahawa amalan-amalan baik itu memberi manfaat kepada orang yang beramal dan juga kepada orang yang dihadiahkan kepadanya pahala. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi di buku surat 234 ya, pandangan Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, tentang isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.